اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا ونعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا وأمشنا على أمور الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لطاعتك وتقبلنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في شهر رمضان في شهر شعبان وباركنا رمضان. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah. Yang dihormati Tuan Fungsi Masjid Bestongkan dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita menyambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan pelaksanaan solat berjamaah. Dalam tajuk kitab kita ialah solat berjamaah. Kita dah sampai kepada tajuk solat qobliyah dan ba'diyah ini. Maka hari ini kita tengok apa pendapat imam yang empat berkaitan dengan persyariatan solat yang mengiringi solat-solat fardu, mana solat-solat sunat. Kita sebut sekarang solat sunat rawatib ikut mazhab, ya. Mazhab Syafi'i dipanggilnya rawatib. Ikut mazhab Hanafi ada masnunah wal mandubah, ya. Dan ikut Imam Hambali dikata rotibah dan wair rotibah, ya. Yang rawatib tadi Maliki pun disebutkan sebagai rotib, ya. Jadi dalam hal ini kita tengok yang pertama pendapat yang mengatakan sunat qobliyah Jumaat. Adakah itu disyariatkan atau ada yang mengatakan sebagai satu bid'ah, ya. Jadi pada pendapat imam Syafi'i, pada imam yang empat ini, di sana ada berbagai-bagai, ya, pendapat masing-masing, ya. Solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu selalu kita buat di tempat kita ni, ya. Itu Imam Syafi'i ialah qobliyah dan ba'diyah, ya. Maka kita dah tahulah, ya. Cuma ada orang buat lebih, ada orang buat kurang, ya. Dan yang tak buat pun ada. Cuma di sana itu apabila tak buat tak ada masalah apalah, ya. Cuma kuranglah dia punya pahalanya. Kerana ada mengatakan yang fardu itu sebagai modal kita dan yang sunat itu sebagai untungnya. Jadi kalau tak ada yang sunat, tak ada solat-solat sunat, maka tak ada untung kita berniaga. Kita berniaga dengan Allah, ya. Allah boleh sanggup beli akan ibadah kita itu. Tengok dia punya nilai. Kalau baik, ya, maka Allah Ta'ala akan bayar seberapa banyak yang Allah Ta'ala nak bayar, ya. Itu terpulang. Tapi kalau sikit maklumat ataupun nilainya itu sikit, kita boleh nilaikan sendiri, maka kita tahulah kadar mana yang kita boleh dapat, ya. Dan sikit banyak ini tadi terpulang kepada kehusyukan kita dalam solat. Khusyuk tak khusyuk kita dalam solat, ya. Kalau kita khusyuk, yang dikatakan khusyuk itu ingatkan Allah daripada mula takbir
sampai pada salam. Ya, kalau misalnya ada tengah-tengah tu lupa ataupun ingat yang lain, maka itu di waktu itu tak ada pahala lah, kosong. Tak ada pahalanya. Bila tak ada pahala, nanti apabila dikemukakan pada Allah, selepas kitab solat kita ini akan dibawa oleh para malaikat untuk ditemukan ataupun dibawa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau misalnya elok dengan khusyuknya tadi, dengan dia punya khudu'nya tadi, maka mudah-mudahan solat kita itu diterima dan mendapat ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Ya. Manakala kalau kita sembahyang ataupun kita solat tadi sekadar memenuhi ruang aja, ya, jangan tak sembahyang, ya, jangan nanti tengok orang sembahyang pun dia sembahyang, orang tak sembahyang dia tak sembahyang. Itulah yang jadikan, ya, solat itu tidak ada guna, tak ada harga nanti. Ya. Sedangkan ibadah yang mula-mula diperintahkan Allah, yang diperintahkan terus daripada Allah kepada Rasulnya ialah solat. Maka sebab itu dijemput Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj, dia naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke hadrat Allah, berjumpa dengan Allah, dan Allah memerintahkan, memberi arahan supaya laksanakan solat sebanyak 50 waktu. Tapi Nabi terimalah, Nabi Muhammad terima 50 waktu dan dia pun baliklah. Ya. Tapi apabila sampai berjumpa dengan Nabi Musa, Musa kata tak dapat, umat kau kecil-kecil, tak bolehlah laksanakan 50 waktu ini. Ya. Yang dulu-dulu pun tak boleh, yang tak boleh laksana. Maka minta dikurangkan. Ya, dapatlah kurang 10. Dia tinggallah 40. Lepas itu, ya, ulang-alik Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah untuk dikurangkan, ya, jumlah solatnya itu. Bayangkanlah kalau kita diwajibkan untuk solat 50 waktu. Bila masa kita nak buat, dalam semasa kita nak rehat. Begitulah. Tapi kalau itu dah perintah, ya, maka kita tak boleh lah, maka kena laksanakan juga. Tapi sekarang ini kita diberi banyak rukhsah, banyak kelonggaran, ya. Yang 50 dah tinggal 5, ya. Yang 5 tadi pun kalau kita dalam keadaan uzur boleh dikurangkan. Kalau kita dalam keadaan musafir boleh dicantumkan, ya. Itu rukhsah ataupun kelonggaran yang diberikan pada kita. Itu pun kadang-kadang kita buat helah, ya, tak sempat dan sebagainya. Ya. Baik, kita sekarang nak ceritakan berkaitan dengan solat-solat sunat sebelum solat fardu itu. Tadi dah dikatakan bahawa kita nak tentukan, ada orang mengatakan bahawa solat sunat qabliyah sebelum hari Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat itu tak perlu, dikata, ataupun dikatakan bid'ah. Ya? Kita tengok pada mazhab Syafi'i dulu, solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu, ini solat rawatib, terbagi kepada 2 bahagian, kata Imam Syafi'i. Satu bahagian dipanggil rawatib muakkad. Muakkad ini dituntut kena buat. Ya. Dalam sehari semalam ini ada 10 rakaat yang dituntut. Yang ghair muakkad, yang nak buat boleh, tak buat pun boleh. Ya. Cuma dikatakan tadi, kalau buat ada pahalanya, kalau tak buat tak ada, kosong lah. Ya. Sebanyak 12 rakaat. Kita tengok pada hari Jumaat, qabliyah Jumaat 2 rakaat.
muakkad. Mana dituntut? Ini Imam Syafi'i. Dan yang ghair muakkad, yang bolehkan tak buat 2 rakaat juga. Maknanya kalau buat rakaat tadi tambah dengan ghair muakkad. Ghair muakkad ini lepas rakaat yang 2 rakaat yang pertama, kita buat lagi 2 rakaat yang kedua sebelum solat Jumaat. Ya. Dan selepas solat Jumaat 2 rakaat sesudah solat Jumaat. Dan 2 rakaat lagi sesudah yang pertama tadi. Menunjukkan waktu itu ada 8 rakaat pada hari Jumaat saja. 2 rakaat muakkad qabliyah, 2 rakaat ghair muakkad, ghair muakkad qabliyah. Maknanya tak dituntut. Selepas Jumaat muakkad 2 rakaat dan ghair muakkad 2 rakaat lagi. Tapi yang ada juga orang yang rajin nak buat sampai 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Ini ikut dia punya keselesaan, ikut dia punya kelapangan. Ada orang pergi sembahyang Jumaat tak makan dulu, nanti kalau makan dulu dah tentulah tak dengar khutbahnya, dah kenyang ngantuk dia kata, maka dia tak makan, maka kelang kabut lah. Lepas dia berjumaat dia tegur kelang kabut balik, kena nak makan tadi. Apatah lagi sekarang ini, hari Jumaat itu dikira hari kerja, maka waktu untuk ruang rehat itu tadi dah tak banyak. Baik, untuk sembahyang zuhur hari biasa 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghair muakkad. Ba'diyah zuhur 2 rakaat ghair muakkad dan 2 rakaat lagi ghair muakkad. Maknanya sembahyang Jumaat dan sembahyang zuhur dianggap lebih kurang sama, dan waktunya pun sama, Dan lepas zuhur sembahyang asar. Solat asar tidak ada qabliyah, tidak ada qabliyah muakkad. Yang ada qabliyah ghair muakkad, 4 rakaat. Maknanya kita nak solat asar kan, dah lepas azan kita buat solat sunat apa? Sunat qabliyah asar 4 rakaat. Nak buat 4 rakaat itu 1 salam boleh, nak buat 2 salam pun boleh. Maknanya buat 2-2. Tadi mudahnya kalau nak buat 4 salam sekali agunglah. Masa itu agak mungkin boleh dicepatkan lagi. Lepas asar tak ada solat sunat. Bahkan ada yang mengatakan selepas asar haram. Solat sunat. Dan solat maghrib tak ada muakkad bagi qabliyahnya. Sebab sembahyang maghrib, kita nak sembahyang maghrib tadi, ada ulama Imam Syafi'i mengatakan tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat hanya dihukumkan ghair muakkad, dituntut sedikit aja. Maknanya dapat 2 rakaat juga, tapi dapat pahalanya yang kurang. Tidak dituntut sangat. Dan apabila lepas maghrib 2 rakaat lagi ba'diyah muakkad. Ba'diyah muakkad ini dituntut. Lepas maghrib kena 2 rakaat. Baik. Sembahyang Isya 2 rakaat ghair muakkad qabliyah. Dan ba'diyah muakkad pada 2 rakaat lepas Isya. Nah, ini bagi Imam Syafi'i, pendapat dia macam tu. Dan bagi solat subuh 2 rakaat muakkad qabliyah subuh. 2 rakaat. Yang dituntut 2 rakaat sebelum subuh. Sebab tu kita pun ada dengar
hadis dari Rasulullah, ya, siapa yang melaksanakan solat subuh ganjarannya besar, apatah lagi kalau ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh, ganjarannya satu dunia ni dengan isinya sekali. Apa yang ada dalam dunia ni? Berbagai-bagai lah. Maknanya kekayaan. Ya? Kalau dikira ataupun dibandingkan jadikan pahala, tentulah pahalanya banyak. Ya? Baik. Pada pendapat Imam Hanafi pula, solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu terbagi pada dua juga, yaitu yang kumpulan yang pertama yang dikatakan masnunah, masnunah 5 solat. Di masnunah ini diumpamakan seperti muakkad juga, dituntut, ya. Dan yuwair mandubah 4 solat, ya. Jadi tak banyak bagi Hanafi, ya. Pada solat Jumaat 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat sesudah Jumaat. Itu yang dituntut. Yang tak dituntut tak ada, tak buat pun tak apa. Kalau dibuat ikhlas, ya, dengan kerelaannya, maka dapatlah pahalanya. Pahala ibadah. Kerana ibadah itu bertambah, ya. Nak mengumpulkan pahala macam itulah. Macam waktu-waktu kosong, waktu-waktu tak ada apa nak buat, semayanglah ataupun baca Quran lah misalnya. Ya. Baik. Pada sembahyang Zuhur, Imam Hanafi dia mengatakan bahawa 4 rakaat sebelum Zuhur itu dikatakan masnunah, ya, dituntut, dan 2 rakaat selepas Zuhur yang dituntut, tambah lagi ghair muakkad, ya. Salat asar nak buat 4 ke ataupun nak buat 2 ke boleh pada qobliyah asar, ya, sebelum waktu asar. Bagi Imam Hanafi 4 rakaat ataupun 2 rakaat semuanya boleh, tak, kerana dia punya tarafnya tidak dituntut sangat. Maknanya dalam kita nak melaksanakan solat, hanya beberapa solat saja yang dituntut untuk ada solat-solat sunat yang digalakkan. Baik. Pada sembahyang maghrib, Imam Hanafi tidak menggalakkan orang buat solat sebelum maghrib tak perlu buat solat sunat, ya. Selalu kita sebut qobliyah, ya, qobliyah maghrib itu tak payah dilakukan. Tapi orang kita selalu buat, kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata boleh, ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Itu pun ghair muakkad. Manakala pada Imam Hanafi langsung tak ada sebelum maghrib tak perlu ada solat sunat. Tapi selepas maghrib dituntut 2 rakaat ba'diyah dan dituntut lagi 6 rakaat ba'diyah. Maknanya 2 campur 6 8. Sama juga. Pasal apa? Dianggap sebelum maghrib keadaan masa tak panjang. Tapi lepas maghrib mungkin banyak yang ada masa, maka boleh laksanakan solat ba'diyah ini, solat sunat ini yang banyak, ya. Di situlah selalunya, ya, orang melakukan solat sunat awabin, solat sunat awabin, solat lepas maghrib. Itu dulu solat sunat awabin ini dibuat sampai 20 rakaat, ya. Tapi sekarang boleh buat sampai, boleh ada peraturan, ya, ada cara untuk melakukan hanya 6 rakaat. 6 rakaat ini 3 salam. Salam pertama 2 rakaat, salam kedua 2 rakaat, salam ketiga 2 rakaat juga, ya. Dan dalam sunat awabin ini, ya, mohon untuk
ditetapkan iman. Ya, ditetapkan iman daripada sekarang sampai akan datanglah. Ya. Kemudian salam yang kedua ditetapkan, ya, apa ni katakan tumaknah ataupun kita istiqamah kita terhadap Allah sentiasa, supaya jiwa kita ini kekal suka pada melakukan ibadah, ya. Dan pada salam yang ketiga, ya, mohon keberkatan dalam solat kita untuk hidup ini dan sampai mati nanti, ya. Baik, dalam solat Isya bagi Imam Hanafi 4 rakaat sebelum Isya kena buat. Itu pun ya taraf ghair muakkad ataupun mandubah, ya. Dan ba'diyah Isya bagi Hanafi 2 rakaat dituntut dan 4 rakaat tidak dituntut. Maknanya boleh saja, ya. Itulah perbezaan kalau siapa dapat meneliti perbezaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Dan seterusnya kita tengok pada mazhab Maliki pula. Pada Imam Maliki, sunat-sunat rawatib ini pun dianggap ada 2 golongan, ada 2 kumpulan. Satu, rawatib. Rawatib bagi Imam Maliki tak tentu, nak buat berapa banyak buat. Ya? Tidak ditentukan dia punya banyak rakaatnya. Tapi dalam sembahyang, dalam solat Jumaat, Imam Malik tidak menggalakkan ada solat-solat sunat. Tak digalakkan. Ya, mana datang ke masjid untuk solat Jumaat. Ya. Dan nanti lepas Jumaat boleh baliklah. Ya, melainkan kalau kita ada keperluan-keperluan yang lain, ada masa lagi. Tapi tidak dituntut. Tidak dituntut, dan maknanya tidak dituntut itu ya dari segi arahan. Dalam hal kalau ada orang yang melaksanakan, ya, kerana ada masa, maka amal ibadah yang ikhlas itu akan dikira dia punya pahalanya. Pada sembahyang zuhur, Imam Malik yang dituntut ada 2 dan 4 rakaat boleh buat. Ya, ikut siapa kita? Nak ikut Imam Malik kalau sembahyang zuhur nak 2 rakaat ke atau 4 rakaat ke, semuanya dituntut. Ya, maknanya banyak sembahyangnya, banyaklah pahalanya. Kemudian pada ba'diyah zuhur 2 dan 4 rakaat atau lebih. Ya, jadi Imam Malik macam juga Imam Hanafi, ya, lebih daripada yang ba'diyah tadi tak apa, boleh banyak-banyak solat. Ya. Pasal tapi orang kita jarang buatlah, melainkan waktu malam. Kerana solat waktu malam ini selain daripada suasana yang tenang, ya, kita pun dalam keadaan yang sudah terlepas daripada semua tanggungjawab, maka kita laksanakan solat rawatib ini. Kemudian pada solat asar, Imam Malik membolehkan, ya, Imam Malik membolehkan 2 atau 4 rakaat atau lebih lagi sebelum asar. Ya. Tapi lepas asar tak ada, tak payah buat. Sebab itu kalau kita tengok, perhatikan sini, semua mazhab tidak menggalakkan dan tidak membolehkan, ya, umat Islam ini melakukan solat qobliyah ataupun melakukan solat sunat selepas asar. Ya. Dan Imam Malik bahkan menghukumkan makruh. Ya, bukan makruh. Ya. Pada solat maghrib, Imam Malik
tidak menyuruh, tidak menggalakkan solat sunat sebelum maghrib. Ya, ini pun dikatakan boleh jadi makruh pada di sisi Imam Malik yang melakukan solat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, kita ada buat kerana kita ikut Imam Syafi'i membolehkan, itu pun sekadar yang ghair muakkad, ya, yang dituntut apa boleh buat, tak tuntut tak dibuat tak apa. Dan solat isya bagi Imam Malik 2 rakaat sebelum isya yang dituntut. 2 rakaat atau lebih pada ba'diyah isya. 2 rakaat selepas isya, ya, itu dituntut, itu digalakkan, didapat ganjaran. Ya. Tapi ada setengah, dalam hadis ada menyatakan, siapa yang solat sunat lepas isya 4 rakaat tak ada tahiyat awal, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, 4 terus, ya, tak ada tahiyat awal, ya, dia punya pahalanya seperti pahala beribadah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bila? Malam bulan Ramadan, ya, 10 yang akhir, 1 malam daripada 10 yang akhir, ya, ganjarannya 1000 bulan. Dianggap lebih daripada 1000 bulan. Itu ganjaran. Dan satu lagi pada Imam Malik lepas isya digalakkan solat lepas rawatib isya, lepas solat sunatnya, kita kena buat sunat witir, ya, solat witir. Solat witir 3 rakaat, asalnya 11. Kerana yang dikatakan witir itu ganjil. Ya. Kalau buat 10 bukan witir. Itu solat sunat biasa. Tapi apabila masuk 11, yang satu itu niatnya pun witir 1 rakaat. Ya. Maka 1 rakaat itu kalau dapat buat, ya, maka ganjarannya besar. Sebab itu sekurang-kurang solat witir ini boleh sampai sebelum subuh. Waktu witir boleh buat sampai sebelum subuh. Maknanya kalau bangun pukul 4 pagi pun masih boleh buat witir. Kalau kita bimbang tak dapat nak buat, sebelum tidur kita buat witir. Ya. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat nak buat banyak waktu malam, ya, kan kita digalakkan untuk bangun malam, buat qiyamul lail, dan entah macam mana malam tu tidur sedap, lena betul. Ya, sadar-sadar dah tinggal 5 minit aja. Agak-agak 5 minit sempat kena solat. Ya, ataupun lebihlah, sehingga 10 minit. Sekurang-kurangnya sebelum waktu subuh kita dapat witir itu 1 rakaat. Ya. Tapi jangan diamalkanlah solat witir 1 rakaat ini. Ya. Tak elok dari segi ganjarannya. Ganjil sangat. Dalam memang tu benda tu ganjil, diganjilkanlah segi. Ganjil perbuatannya, ganjil masanya. Ya, yang dikatakan tadi tak sempat nak buat banyak kerana masa dah habis, maka tinggal 1 rakaat yang sempat. Buatlah 1 rakaat. Tapi kalau dah banyak-banyak pun kita buat 1 rakaat juga, tu bukanlah, ya, keganjilannya lebih sangat, ya. Baik. Itu solat subuh bagi Imam Malik. Sekarang kita tengok pada mazhab Hanafi. Solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu pada Imam Hanafi terbagi juga kepada 2, yaitu rotibah, ada 10 rakaat, dan
Ghair ratibah ada 20 rakaat, lagi banyak. Ya. Maknanya Imam Hanafi, Imam Hambali menggalakkan supaya banyak solat. Ya. Baik, kita tengok pada solat Jumaat, Imam Hambali menggalakkan supaya buat solat sunat 4 rakaat sebelum solat Jumaat. Ya. Lepas solat Jumaat, dua ataupun lebih boleh. Itu dah tak ada masalah. Tak ada nak menanti akan perkara yang akan berlaku. Tadi sebelum Jumaat bimbangkan nak baca khutbah. Ya. Dan pada solat zuhur, qobliyah ratibah 2 rakaat, qobliyah ghair ratibah 4 rakaat. Ya, pada Imam Hambali. Kemudian lepas zuhur 2 rakaat pada ratibah dan ghair ratibah pada ba'diyah 4 rakaat. Sembahyang asar 4 rakaat sebelum asar. Sebelum solat asar, bukan sebelum waktu asar. Sebelum solat asar. Bagi solat maghrib, sebelum maghrib tak ada solat sunat, bahkan makruh. Tapi Imam Hambali mengatakan dia harus juga. Yang mengatakan makruh Imam Malik. Imam Hambali mengatakan harus boleh. Tapi kalau katakan harus ada, boleh saja. Tapi dapat juga pahalanya. Kerana setiap amal ibadah yang dilakukan dapat pahala. Ya. Lepas daripada maghrib, ba'diyahnya 2 rakaat ratibah dan 4 rakaat ghair ratibah. Sebelum Isya tak ada bagi Imam Hambali, tak ada sunat. Ya. Lepas Isya 2 rakaat ratibah dan 4 rakaat ghair ratibah. Sembahyang subuh 2 rakaat ratibah qobliyah. Qobliyah subuh 2 rakaat, ya, ratibah, maknanya dituntut. Ya. Lepas subuh tak ada solat sunat lagi. Ya. Itulah 4 mazhab yang kita ikuti tadi. Ya, semuanya ada mempunyai cara sendiri. Kita nak ikut mana? Kita sekarang ini orang Islam di Johor, di Malaysia, ikut Imam Syafi'i, ya. Dan tauhidnya Imam Al-Maturidi, ya, dan seorang lagi. Baik, sekarang kita tengok baik, setelah kita meneliti gambar raja tadi itu yang kita dah sebut-sebutkan, ada beberapa kesimpulan yang digunakan pakai oleh 4 mazhab tadi untuk solat-solat yang mengiringi solat fardu adalah berbeza-beza. Seperti dikatakan Imam Syafi'i dikatakan muakkadah dan ghair muakkadah. Imam Hanafi masnunah dan mandubah. Maliki rawatib dan ghair rawatib. Hambali ratibah dan ghair ratibah. Sebutan ini sama saja dia punya taraf, ya. Cuma nak ikutkan, ya, siapa menyebut muakkadah atau muakkad tadi itu ngikut Imam Syafi'i namanya. Ya, kalau yang lain sebutannya ikut imam yang lain. Tengok, ya, macam kita memang semua Syafi'i, maka kita ikut pakai muakkad dan ghair muakkad. Ya. Kemudian jumhur ataupun kebanyakan ulama menyatakan mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali mengatakan solat qabliyah Jumaat sememangnya disyariatkan. Kita tadi pada mulanya memang nak membincangkan, ada orang mengatakan solat sunat Jumaat itu tak perlu, ya. Tapi memang ada disyariatkan bahawa sebelum solat Jumaat boleh solat sunat, ya.
mengatakan solat qabliyah Jumaat sememangnya disyariatkan. Ya. Hanya beberapa pendapat tentang tuntutan yang diperintahkan itu. Misalnya Imam Syafi'i 2 rakaat muakkadah dan 2 rakaat ghair muakkad. Hanafi 4 rakaat masnunah. Imam Hanafi 4 rakaat sebelum solat Jumaat. Imam Hambali 4 rakaat sebelum sesudah. Imam Hanafi 4 rakaat sebelum Jumaat. Imam Hambali pun 4 rakaat bukannya ghair ratibah, bukannya ratibah tapi ghair, maknanya tidak dituntut sangat tapi boleh buat, tapi kalau dibuat lagi baik dikata, ya. Dan Imam Malik di sini mereka tidak mengatakan suatu apa mengenainya. Dari segi sembahyang Jumaat Imam Malik tidak menyatakan apa-apa, boleh saja nak ikut siapa-siapa, ya. Jadi pada keseluruhannya boleh dikatakan bahawa tidak ada satu pun dari keempat mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan qabliyah sebagai bid'ah. Tak ada. Maknanya sembahyang qabliyah sebelum Jumaat itu tadi tidak ada yang mengatakan bid'ah. Tapi ada bunyi lah yang mengatakan bid'ah ini. Utamanya mungkin daripada kumpulan-kumpulan yang tidak diakui sebagai Islam. Ya. Jadi dengan itu boleh kita katakan dakwaan yang mengatakan qabliyah Jumaat itu bid'ah tidak benar. Ya, kita boleh tolaklah ya akan perkataan yang macam itu, supaya kita pegang kekuatan ya amalan tadi itu supaya kita lakukan juga. Ya. Namun sebagai mengatakan dakwaan dia akan mengatakan ini benar, maka di sini kita bawakan gambaran. Ada lagi sebenarnya ya yang disebutkan ya, cara-cara ataupun keterangan yang menunjukkan akan kebolehan ataupun kekuatan untuk melaksanakan qabliyah dan ba'diyah tadi. Jadi kita sampai situ dulu untuk hari ini, ya. Akan datang kita selesaikan ataupun kita ceritakan berkaitan dengan waktu Jumaat itu tadi, bila masa kita yang perlu nak buat, ya? nak buat Jumaatnya, nak buat sunatnya, ya. InsyaAllah kita akan jumpa sebelum puasa. Kita ada sekali lagi kita jumpa insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa lam kulli hal wa na'udzubika min ahwalil dhalal. Allahumma na'udzubika min arba'in min ilmin la yarfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.